Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Fitri binti Osman. Saya pelajar daripada Kolej Hiasan Pelajaran Johor. Saya nak buat sedikit interview dengan Cik. Boleh perkenalkan nama? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nur Emily Natasha binti Alias dan saya kerja di Panasonic Aviation Network di Pasir Gudang dan jawatan saya HR. Kenalan juga dari saya untuk awak. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama boleh? Boleh teruskan? Okey, beritahu saya tentang masa apabila anda perlu memujuk orang lain atau membuat perubahan. Apakah peranan yang anda mainkan dan apakah tindakan yang anda ambil? Dan apa kesudahannya? Okey, masa yang diperlukan adalah sewaktu kita boleh berunding dengan dia secara baik-baik. Dan peranan yang saya mainkan di sini adalah dalam situasi ini adalah peranan sebagai kita perlu ada kesabaran yang tinggi. Okey. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Boleh Cik berikan saya contoh masa anda mencadangkan idea kreatif di tempat kerja. Apakah idea yang anda boleh beri dan bagaimana anda mendapatkan pihak atasan untuk melaksanakannya? Okey, dekat sini saya akan mencadangkan idea kreativiti saya pada rakan sekerja saya yang lain untuk melakukan hiasan perayaan Hari Raya Aidilfitri yang baru-baru ni di kawasan lobi di tempat kerja saya lah, dan kat situ saya tengok mendapat sambutan yang baik dan itu saya meminta rakan sekerja yang lain untuk berjumpa dengan pihak atasan untuk berbincang dengan idea saya, dan itu juga saya dapat jawapan pihak atasan menerima dan mempersetujuinya dengan cadangan yang saya bagi pada dia. Oh, terima kasih, sangat menarik. Okey, kita teruskan dengan soalan ketiga. Boleh Cik berikan saya contoh matlamat kejayaan Encik tetapkan untuk diri sendiri dan bagaimana Encik mencapainya? Okey, dekat sini saya meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya dalam kerja berpasukan, di mana saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelbagai peringkat organisasi yang lain supaya ini dapat diri saya ini lebih terus berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan pelbagai pihak. Okey, seterusnya ialah terangkan situasi di mana Cik mengambil tindakan yang bermakna dan khusus untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja Encik. Okey, di sini saya mengalami situasi yang agak mencabar di mana ada salah satu pekerja operator yang kurang memahami kerja HR yang dengan saya dengan rakan sekerja saya ni terpaksa ambil tindakan untuk bersemuka ataupun duduk dengan dia untuk berbincang dan terangkan kepada dia cara kita punya kerja tu macam mana kepada dia supaya dia lebih teliti dan faham. Okey, seterusnya, apa yang Encik lakukan apabila pelanggan bertanya kepada Encik soalan yang Encik tidak mempunyai jawapan segera? Okey, jika pelanggan menanya satu soalan pada saya dan saya tidak dapat jawapan, bagi jawapan straight to the point pada dia, saya akan meminta maaf dahulu pada dia dan saya akan hubungi kepada pihak yang lebih berkenaan untuk memberi jawapan ataupun jawapan yang tepat kepada dia lah, pada pelanggan saya, supaya dia lebih puas hati daripada saya tak dapat memberikan jawapan yang lebih tepat. Okey, seterusnya, bolehkah Encik menerangkan kepada saya perkara yang menarik Encik ke jawatan ini dan mengapa Encik fikir anda sesuai? Okey, kenapa saya memilih jawatan ni adalah kerana perkara yang menarik perhatian saya terhadap jawatan ni kerana saya boleh ada pengalaman yang baru dan saya boleh belajar lebih mendalam lagi terhadap jawatan ini, dan saya yakin saya sangat sesuai dengan jawatan yang saya pilih dengan kemahiran yang saya ada dan saya takkan menyia-nyiakan dia. Okey, kita terus dengan soalan seterusnya. Apakah yang Encik percaya aset terbesar Encik? Bolehkah Encik berkongsi contoh bagaimana Encik telah menggunakan kemahiran tersebut di tempat kerja? Okey, aset terbesar saya adalah saya boleh berinteraksi dengan ramai pihak dan juga
adalah salah satu kebaikan dalam diri sendiri untuk di tempat kerja. Okey, menarik. Okey, seterusnya beritahu saya tentang situasi paling sukar yang Cik hadapi di tempat kerja. Okey, perkara yang sukar untuk dihadapi di tempat kerja adalah kat mana saya diberikan kerja yang tidak pernah saya buat sebelum ni, dan saya diminta untuk menyiapkan kerja itu pada waktu itu juga sampai selesai. Okey. Maknanya sangat mencabar lah ya. Ya, sangat mencabar sekali dengan kerja yang diberi itu, sedangkan saya tak pernah buat langsung. So saya agak jadi macam tekanan pada diri saya. So agak mencabar juga. Okey. Okey, pada pendapat Encik, apakah kelemahan atau perkara yang Encik rasa lemah pada diri Encik dan bagaimana Encik berhasrat untuk menangani kelemahan tersebut? Okey, tentang kelemahan diri saya dekat sini, kelemahan terburuk saya adalah di mana saya membuat kerja dengan sendiri tanpa menanyakan kepada kawan-kawan sekerja saya. Dan cara untuk menangani kelemahan ini adalah saya cuba bertanyakan ataupun memperbanyakkan tanya kepada mereka supaya kelemahan saya yang kurang kelemahan saya yang suka buat kerja sendiri ni, saya akan lebih banyak untuk buat kerja dengan diorang. So kat situ saya boleh perbaiki diri saya juga kat situ. Okey. Okey, seterusnya beritahu saya tentang masa apabila Encik memujuk orang untuk mengubah tingkah laku mereka dan beritahu saya tentang situasi apa yang Encik lakukan dan bagaimana ia berlaku. Okey, masa yang untuk saya memujuk adalah ataupun mengubah tingkah laku ada pada waktu bersesuaian, di mana saya dan dia sahaja yang bersemuka dan membincangkan tentang permasalahan yang dihadapi. Okey, bagus. Seterusnya berikan satu contoh apabila Cik menggunakan pertimbangan yang wajar dan membuat keputusan untuk menangani sesuatu isu. Okey, contohnya kat sini adalah di mana saya diminta untuk mencari setiap dokumen yang diberikan kepada saya untuk kemudian mencari dokumen tu seperti yang diminta dengan bantuan maklumat-maklumat di dalam sistem komputer saya. Okey. Okey, seterusnya saya tanya beberapa soalan yang terakhir lah. Terangkan apabila Encik tidak bersetuju dengan orang atasan, apakah langkah yang Encik ambil untuk membetulkan keadaan tersebut? Okey, dekat sini saya mengambil langkah-langkah yang berjaga lah. Yang saya perlu ambil ialah saya cuba bertanyakan kepada rakan sekerja saya yang lain untuk mencari jalan penyelesaiannya juga. Dia tak boleh juga berharap pada saya juga, betul tak? Ya. Mesti saya bertanya pada rakan sekerja saya lain juga kan. Okey, saya berbincang dengan mereka supaya keadaan yang menjadi ni, keadaan yang berlaku ni tak akan menjadi yang perkara buruk lah. Kita nak menjadikan suatu tu perkara yang baik. Okey. Sangat menarik. Okey, seterusnya, apakah pencapaian profesional Cik yang paling membanggakan? Okey, pencapaian yang paling membanggakan pada diri saya di mana pencapaian profesional saya dalam menguruskan hal-hal pekerja luar untuk masuk ke dalam kilang ataupun syarikat, dan serta menguruskan latihan untuk pekerja untuk lebih kepada bahasa training lah, orang luar masuk bagi ceramah pada pekerja dekat dalam kilang. Wah, sangat menarik. Okey, soalan terakhir daripada saya untuk interview Cik pada hari ini ialah boleh Encik beritahu saya tentang masa apabila Encik mencapai sesuatu? Okey, masa dan saya boleh capai sesuatu kat sini, saya dapat mencapai apa yang saya inginkan di dalam jawatan yang saya pegang ni, dan saya rasa lebih yakin terhadap kerja yang saya lakukan. Okey, sangat menarik. Okey, terima kasih Encik atas kesudian Encik untuk sesi interview kali ini. Saya berharap kita dapat sentiasa berkomunikasi lah ke hadapannya. Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Encik.